Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana turun dengan Pokok Hijau Channel. Video kali ini saya nak tunjuk berkenaan kebaikan ada katak dan kodok di halaman rumah ataupun di kebun. Biasanya kita akan geli dan takut ataupun kita tak suka katak dan kodok. Tapi kita tak tahu sebenarnya kedua haiwan ni mendatangkan manfaat. Katak ni biasa lebih kecil dan kulit agak licin, dan biasa kalau warna yang jenis terang tu, kalau tuan-tuan nampak cantik, itulah yang jenis beracun. Jadi kalau yang cantik biasanya memang beracun, termasuklah manusia. Dan okey, kalau kita tengok katak-katak yang saya tunjuk dalam video ni, ada yang beracun, ada juga yang tidak. Okey, berbanding katak, kodok pula biasanya lebih besar dan kulit dia menggerutu. Biasanya tak beracun, dan ada juga katak dan kodok ni jadi makanan manusia. Baik, apa kebaikan katak dan kodok kepada halaman kita, kepada tumbuh-tumbuhan? Pertamanya, kalau ada katak dan kodok, itu menunjukkan halaman atau kebun mempunyai ekosistem yang baik, yang bersih. Mereka ada tempat yang elok. Kedua, katak dan kodok ni kalau ada di halaman dan juga kebun, ia akan membantu kita mengurangkan ataupun menghindarkan serangga-serangga perosak tanaman. Kerana kita tahu makanan katak dan kodok ni adalah serangga. Dan kalau ada mereka, kita dapat mengurangkan pest ni, serangga-serangga yang tak baik untuk pokok dan halaman. Kalau di luar negara, kalau tuan-tuan dan puan tengok dalam YouTube ataupun dalam Pinterest, mereka cari katak dan kodok letak di halaman rumah mereka. Sebab di sana, bila suhu sejuk ni, katak dan kodok tak berapa sesuai lah. Kalau terlalu sejuk, kerana ada ais dan sebagainya. Jadi mereka import, mereka beli dan letak di halaman supaya membiak di halaman mereka. Sebab mereka tahu apa manfaatnya kedua haiwan ni. Jadi untuk kita, macam mana kita nak wujudkan persekitaran supaya katak dan kodok datang ke rumah kita ataupun kebun? Pertama, biasa dia suka tempat yang berair. Okay. Kalau kebun, mungkin ada tempat yang lopak lah. Kalau di kediaman, kalau ada kolam-kolam kecil, kolam ikan, macam ikan gapi yang dalam video sebelum ni, dia akan suka tempat-tempat macam tu. Kedua, biasanya katak dan kodok, kodok lah terutamanya, dia akan mendiami lubang-lubang. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan tak suka dia korek lubang di tanah tu, tuan-tuan dan perempuan boleh letak pasu kecil yang dah pecah sebahagian, yang boleh dia masuk untuk jadikan tempat dia berehat, jadi rumah dia. Jadi kalau ada dua benda ni dan kawasan rumah tuan-tuan dan perempuan bersih, ekosistemnya baik, tidak ada racun-racun bahaya, adalah katak dan kodok hadir ke halaman tuan-tuan dan perempuan. Dan sekiranya tuan-tuan dan perempuan risau ada katak dan kodok ni akan nanti tarik ular datang ke kediaman atau kebun, ini sukar nak dibuktikan lah. Ular ni biasanya dia bukan sahaja makan katak, dia makan pelbagai benda. Tikus, kucing, anjing, apa saja haiwan yang dia boleh makan, dia akan makan. Ular ni biasanya akan datang ke tempat kebun atau halaman yang biasanya semak dan kotor. Jadi dia boleh bersembunyi, dia tak dapat dilihat. Jadi perkara utama kalau tuan-tuan dan puan nak elak ular, yang paling utama, bersihkanlah kebun dan halaman tu. Biasanya kalau bersih, kalau pun ada ular, kita boleh nampak dari jauh. Dan biasanya ular ni dia akan cuba mengelak manusia. Sebab dia tahu kalau dia jumpa manusia, dia akan susah. Manusia akan bunuh dia. Dan dia haiwan yang akan sentiasa mengelak manusia. Dan saya harap dengan video ni tuan-tuan dan perempuan fahamlah kepentingan ada katak dan juga kodok di halaman. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan jenis penggeli, tak boleh nak buat apalah. Mungkin tuan-tuan dan perempuan akan terus membuang lah kalau jumpa katak dan kodok. Cumanya kalau tuan-tuan dan perempuan tak kisah dan tak geli, inilah kebaikan katak dan kodok di halaman dan juga di kebun. Di luar negara, katak dan kodok ni diorang cari, letakkan di halaman. Cumanya di Malaysia mungkin kita tak ada kesedaran. Katak dan kodok ni Tuhan cipta ada sebab. Dan antara sebab yang utama, dia makan serangga. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada halaman dan juga kebun, macam saya cakap tadi, inilah ejen terbaik secara semula jadi membasmi serangga-serangga yang makan daun-daun, makan buah dan sebagainya. Cumanya satu perkara, ada juga orang takut kalau ada katak dan kodok banyak ni, dia makan kelulut. Kalau kelulut, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok video kelulut saya sebelum ni, kalau ada stand yang tinggi tu dah memedai dah, dia orang tak akan sampai ke atas. Dan dia takkan dapat nak masuk dalam corong tu kecil je. Dan saya harap dengan perkongsian ini, tuan-tuan dan perempuan dapatlah sedikit manfaat apa kepentingan haiwan yang Tuhan cipta ni kepada kita.
Dan terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Jumpa lagi pada masa akan datang. Thank you.